Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. WHI 11 hari bulan Oktober, hari Selasa, bersama saya Segita dan juga Fiza Sabjahan. Dan seperti yang dijanjikan Fatin dan saya semalam, hari ini kami bawakan anda pelbagai masakan berasaskan nanas seperti mana yang anda boleh lihat di hadapan kami sekarang ini. Ada pelbagai menu nanas kami bawakan kepada anda. Kalau cakap tentang nanas ni kan, Sugi, mungkin ramai dalam kalangan penonton ni terbayang tentang nanas yang dipotong mentah, dicicah bersama dengan garam, kicap ataupun gula ataupun kuah rojak. Tak masuk cili padi ya? Cili padi pun sedap juga. Tapi sebenarnya ada macam-macam variasi yang boleh disuai padankan melalui menu nanas. Dan kalau cakap tentang nanas ni, sebenarnya dia pun telah orang kata berada di tanah Melayu ni lama, sejak daripada abad ke-16 lagi. Jadi kalau kita lihat hari ini di Malaysia pun ada pelbagai jenis tanaman nanas yang turut dikomersialkan. Betul. Dan kalau kita lihat jenis-jenis nanas ini sahaja, Fiza, ada lebih 20 jenis. Banyak tu. Dan saya sejujurnya, saya tahu makan sahaja nanas. Saya tak tahu jenis-jenis nanasnya. Dan memang kalau anda sendiri kalau pergi ke orang kata pasar raya nak beli nanas, sekarang ini lebih mudah untuk beli nanas yang dah siap dipotong. Betul sebab tu. payah nak potong nanas tu kan, nak kupas dia dan sebagainya. Nak buang dia punya apa orang panggil mata nanas Mata kan. nanas. Saya kalau cakap tentang nanas ni, dia menggamit nostalgia saya. Masa kecil-kecil dulu, masa arwah kakak saya ada lagi, saya arwah kakak dengan adik ni tolong mak saya jual kuih jam tart. Okey. So bila jam tart ni kita nak kena guna jam nanas dan mak buat sendiri jam nanas tu. Zaman tu, Sugi, belum ada kemudahan macam sekarang. Kita kena parut nanas tu. Jadi dah potong nanas ni, kena parut nanas ni. Jadi dekat tangan ni semua akan selalu luka. Sedih. Sebab nak kena parut nanas Tapi tu. itu yang membuatkan jam tu sedap. Ya, betul. Dan kena masak pula berjam-jam. Jadi hari ini saya memilih untuk membeli. Okey. Tapi kami nak tahu juga apa antara mungkin menu ataupun apa-apa resepi lah, tak kisah mungkin biskut ke kek ke kan, yang anda boleh kongsikan bersama kami di Facebook WHI. Sebab saya pasti anda ramai dalam kalangan anda peminat nanas. Saya bukanlah peminat nanas. Bolehlah makan. Tapi satu je saya tak suka, bila makan nanas kadang-kadang tu dia macam pedih, gatal kat lidah. Itu ada sebab dia. Ada enzim. Enzim, dan kadang-kadang ada orang katalah kan sebab matanya tak dibuang dengan betul. Orang panggil lidas. Tapi sebenarnya selain daripada makanan, saya kira ibu-ibu dan juga anak-anak mungkin kalau teringat ataupun terlihat bentuk nanas ni, dia akan teringat rumah SpongeBob. Ya, betul. SpongeBob kenapa duduk dalam nanas? Lepas tu kita nak kongsikan kepada anda semua antara mungkin ada yang mitos-mitos mengatakan bahawa kalau ibu yang mengandung tak boleh makan nanas. Pernah terbaca juga. Ada macam-macam lagi perkara menarik dan yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Kita saksikan dahulu. Kita saksikan trivia ini untuk semua orang. Nanas atau nama saintifiknya Ananas commusus adalah sejenis tumbuhan tropika. Tumbuhan ini mempunyai lebih kurang 30 daun yang panjang dan tajam mengelilingi buahnya. Jika durian dipanggil sebagai raja buah, nanas pula dianggap sebagai permaisuri buah. Ini kerana daunnya yang berbentuk seakan-akan mahkota. Mengikut statistik, nanas adalah buah tropika ketiga yang terpenting dan paling banyak mendapat permintaan selepas pisang. Nanas juga antara tumbuhan yang paling senang dijaga. Ia lebih sesuai ditanam di tanah yang kering. Jika menggunakan tanah yang lembap atau basah, nanas akan mudah terkena jangkitan kulat. Selain kegunaannya sebagai bahan dalam masakan, daunnya turut boleh digunakan untuk menghasilkan benang. Kebiasaannya, ia diguna dalam pembuatan tekstil dan barangan kraft. Harganya juga sedikit mahal berbanding benang biasa. Antara khasiat yang ada dalam nanas adalah seperti mengandungi vitamin C. Jadi, tidak hairanlah jika ramai yang gemar untuk menikmatinya walaupun lidah akan terasa lidas.
Itu dia tadi antara trivia yang sempat dikongsikan oleh Syifa bersama dengan anda penonton. Mungkin ramai juga yang tahu kan, betul lah kalau makan tak betul, potong tak betul boleh jadi lidas dan sebagainya. Tapi hari ini saya nak kongsikan satu lagi menu yang saya kira ini kalau cakap tentang nanas, ini antara menu yang menjadi kegemaran ramai dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini kita nak kongsikan hari ini menu pajeri nanas bersama dengan Encik Rashid Daud. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, Encik Rashid, sambil chef nak teruskan, bolehlah mulakan masakan kita hari ini. Okey, Encik Rashid mungkin boleh kongsikan apa keistimewaan pajeri nanas yang disediakan oleh Encik Rashid? Okey, pajeri nanas kita berbeza. Kita pakai rempah kari. Okey. Dan juga kita ada udang kering. Tapi kalau sesiapa yang tak nak pakai udang kering ni, kita boleh tukar kepada ikan bilis. Okey. Dengan aroma dia. Okey, baiklah. Saya tak tahulah soalan saya ni betul ke tak betul kan. Tapi saya memang nak tahulah juga sebenarnya. Mungkin bagi yang dah biasa masak, dia orang dah tahu. Tapi bagi yang macam baru-baru nak belajar masak ni kan, sebenarnya apa beza kari dengan pajeri? Sebab dua-dua menggunakan juga rempah kari. Okey, ini kelebihan dia, kita memang kita ada pakai serbuk ketumbar ni. Okey. Ni sebab kalau kari biasa kita tak pakai udang kering atau ni. Ikan bilis untuk perisa dia. So ni dah dua keistimewaan dia. Perbezaannya ya. Perbezaan dia lepas tu kalau kita masukkan nanas, nanas ni dia datang kemanisan kepada rempah tu sendiri. Okey, inilah heroin kita untuk hari ini, nanas. Okey, kalau kita nak penonton boleh tengok kan, kenapa Cik Rashid saya tengok ni ada dua jenis nanas. Ada yang dah macam dah muda dan ada yang mungkin dah masak sikit. Ini sebenarnya kita boleh, sebenarnya kalau nak hilangkan dia punya ni, kita boleh rebus dia untuk menghilangkan dia punya masam. Okey. Jadi bila dia dah direbus, masam dah keluar, kita boleh masukkan teruslah. Okey. Jadi apa yang Cik Rashid kongsikan adalah campuran antara nanas yang dah direbus dengan nanas yang masih mentah. Okey. Adakah itu untuk menghasilkan aroma yang lebih sedap kepada masakan ni? Okey. Untuk menghilangkan masam dia. Sebab orang kan tak tahan asid daripada nanas itu sendiri. Tapi bila kita dah rebus, dia dah keluar asid dan kita boleh terus makan. Okey. Cik Rashid nak tahulah juga kan, kalau cakap tentang heroin kita nanas hari ni kan, kalau bercakap tentang nanas ni, sebab di Malaysia sendiri ada lebih daripada 20 jenis nanas. Kalau nak cakap nanas yang sesuai untuk kita masukkan dalam makanan ataupun masakan ni, nanas yang macam mana sebenarnya? Okay, actually nanas memang kita ada banyak jenis, tapi boleh gunakan semua jenis nanas yang kita ada. Tapi yang sekarang ni orang kata MD berapa? MD2. MD2. This is a grand punya nanas lah. Memang is a premium punya nanas. Yang sedap lah kan? Lebih sedap. Memang sedap. Yang memang ada inovasi daripada diorang punya campuran. Saya kan kalau nampak nanas ni, saya nampak pula garam tu. Sedap ni kalau kita cicah. Okey, tak apa. Okey, kalau kita bercakap tentang pajeri nanas ni kan, kebiasaannya pajeri nanas ni gunya ataupun kawannya sesuai makan dengan apa? Itulah dia. Kita ada nasi kenduri kita. Kita nasi minyak, nasi tomato, nasi briyani. Dan nasi putih pun sebenarnya sedap juga. Makan dengan dia blend. Okey. So boleh dicubalah kalau nak makan nasi tomato lah, especially nasi kenduri. Nasi kenduri sebab sekarang kalau you tengok orang pergi ada pajeri nanas kan. Itu nak cakap tu sebab Cik Rashid kata tentang nasi kenduri. Sebab rata-rata kalau orang Melayu kita ni kalau cakap tentang kenduri, menu antara yang mesti wajib ada mesti pajeri. Pajeri nanas kan. Okey. Jadi kan kalau kita nak cakap tentang nostalgia lah kan, adakah sebenarnya ini resepi yang memang dicipta sendiri ke ataupun memang resepi turun-temurun daripada ibu dan ayah ke? Macam mana sebenarnya? Okey, semua tahu resepi pajeri nanas ni actually memang resepi turun-temurun. Tapi memang ibu saya memang pakar masak. So dia dah memang bagi kepada kakak saya untuk resepi ni lah. Ini resepi turun-temurun. Tapi dia resepi tangan ibunda. Air tangan ibunda. Ini negeri mana? Asal dari negeri mana ni? Melaka. Okey. Saya pun nak sebut tentang yang kebiasaannya orang kata kalau orang Melaka punya pajeri ni lain sikit. Jadi ini baunya pun wangi. Kalau dah dapat kita kalau dapat kita kongsikan bersama dengan penonton, aroma baunya memang cukup-cukup wangi. Sambil-sambil kita saksikan chef nak terus masukkan bahan yang seterusnya, Cik mungkin boleh kongsikan laman sesawang. Kalau penonton-penonton nak lihat antara menu-menu istimewa lain yang turut ada, bagaimana nak cari, nak order ke? Boleh tengok kita di IG, 8Deka, 8Deka dan juga di TikTok dan juga di FB 8Deka juga. Kedai ni kat mana? Kedai kita di Jalan Gombak,
Diamond Square. Oh, okey. Tapi kan selain daripada menu ni, apa antara lain menu-menu lain yang mungkin kalau penonton nak rasa nak order? Alright. Kita memang highlightkan nasi kenduri. Di mana kita ada 4 jenis jenis lauk, iaitu ayam kandar, otak merah dan juga rendang dan juga apa lagi? Chef. Ada macam-macam. Masak lemak. So kita ada macam-macam menu yang kita hidangkan kepada catering lah. Normally catering lah. Okey. Kini boleh buat order caterer lah. Saya boleh rasa ke? Boleh. Saya rasa mana? Boleh dengan nasi. Kena cuba dengan nasi Baru dia datang best dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sambil saya nak cuba rasa pajeri nenas dan juga nasi kenduri kita ni. Ini pula dengan ayam masak merah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Semalam saya last makan pukul 6 petang. Jadi hari ini tak makan lagi. Ini memang sangat-sangat sedap. Okey. Jadi sambil kita nak menikmati hidangan ini dan nak kongsikan kepada anda pelbagai lagi menu berinspirasikan daripada nenas ini, kami nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Boleh tambah lagi? Jumpa Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan masih lagi dalam keseronokan berkongsi pelbagai menu berasaskan nanas. Okey, baik, saya sempat baca komen-komen anda. Komen ni agak saya tak tahu, anda pun mungkin akan kalau saya baca anda rasa komen ni kelakar juga. Orang tua dulu-dulu kalau nak cari calon menantu, pilih yang pandai kupas nanas. Tak tahulah kenapa. Nak tengok sabar ke tidak agaknya. Saya pun rasakan nak tengok sama ada orang tu sabar ataupun tidak. Baik, kita bersama dengan Syafiqah dan juga ibunya Puan Salasia untuk berkongsi menu bahulu nanas. Tapi ni bahulu gulung, bukan bahulu acuan tu. Okey Syafiqah, saya nak tanya dahulu, mana awak dapat idea nak buat dan menjual bahulu gulung ni? Sebenarnya sambil Puan Salasia masak. Sebenarnya kita memang dah lama suka bahulu gulung ni. Okey. Dan awak suka makan lah maksudnya? Saya suka makan. Okay. Lepas tu itu datangnya idea saya nak buat bahulu gulung ni. Lagipun dah ramai yang jual, tapi kita nak buat tekstur yang lebih lain sikit lah. Maksudnya mak awak selalu buatkan awak bahulu gulung? Bukan. Kira mak saya buat jam dia. Okay. Jadi kita buat menu baru bahulu gulung. Faham. Yang mak masukkan tadi tu apa tu? Ini boleh ke nanas yang dah di blend. Nanas yang dah di blend. Okey, baik. Bila nak pilih nanas ni, adakah awak beli yang dah siap kupas ke awak kupas sendiri? Kupas sendiri. Wow, rajin Okey, dah masukkan gula bersama dengan nanas yang dah dipisah tadi tu kan Syafiqah. Okey Syafiqah, kalau kita lihat bahulu ni biasanya yang guna acuan. Yang ni bahulu gulung. Bagi saya, kalau awak tanya, saya rasa macam yang ni lagi senang daripada yang acuan, sebab acuan kena tuang, letak dalam bakar macam lama. Betul atau salah? Bagi saya salah. Sebab salah. bahulu gulung ni bila kita gulung waktu sejuk, dia dah tak boleh gulung. Jadi keras. Jadi bila kita nak buat tu, kita kena buat panas-panas. Baik, faham. Okey, itu berkaitan dengan bahulunya. Nak tanya pasal jamnya pula. Saya tengok jam dia ni dah berapa lama mengambil untuk menyiapkan jam ni? Sebab bukan jam kena masak lama Dia kena masak lama, dia kena sampai pekat. Baru boleh. Ini untuk kek lah. Sampai pekat macam ni baru boleh guna. Okey, baik. Sekarang ni penonton dah nampak dah jam awak ni, tapi diorang nak tahu macam mana nak dapatkan jam yang sedap. Apa tipsnya? Kena masak lama, pekat. Lepas tu kita kena tak boleh terlalu manis sangatlah. Kita kena balance masam nanas dengan gula tu. Okey. Tadi saya sempat juga tanya Syafiqah, kalau nak pilih nanas ni, ada apa-apa jenis yang awak pilih ke nak buat jam? Awak kata nanas madu. Macam mana nak pilih nanas madu tu? Banyak dekat pasar banyak. Okey, beli je lah mana-mana yang dikatakan nanas madu. Kalau memang tak dapat nanas madu tu, boleh je guna nanas lain ke? Biasanya banyak nanas madu. Tapi nanas lain pun lagi mahal rasanya. Okey, baik. Tapi bila nak buat jam dia, memang bahannya gula dengan nanas je lah? Gula dengan nanas. Betul. Okey, kalau dah siap jam ni, berapa lama biasanya boleh simpan? Tahan dalam kalau masuk peti ais dia lama. Lamalah. Okey, baik. Hari ni awak nak tunjukkan macam mana nak letak jam dan gulung
bahulu ni. Okey, tapi jam ni awak guna untuk apa lagi selain daripada bahulu gulung? Selain bahulu gulung, kita untuk buat kek dam. Kek dam? Kek dam. Oh, nak terangkan macam mana? Kek dam tu dia ada bentuk dam. Okey. Saya tahu biryani dam. Ni dam. Dam, Dam biryani haji. dam. Dam haji tu. Dia bila kita potong nampak dam haji. Sebab lapisan-lapisan tu kita guna jam nenas. Okey, tunjukkan macam mana nak letakkan jamnya dan berapa banyak sepatutnya diletakkan sebab kita tak naklah gulung, tak nak kedekut jam. Lagi satu tak nak terlebih sampai bila nak gulung tu susah melimpah kita kan. Biasa pakai 2 sudu. Itu pun dah orang kata banyaknya jam. Okey. Tapi kita memang tak kedekut lah kalau biasa kita buatkan untuk orang. Okey. Tadi awak dah katakan antara tipsnya sebelum kita letak jam pastikan bahulu tu panas kan. Lepas tu baru letak jam lah. Sebab biasanya kalau kek kita kena tunggu kek tu sejuk dulu baru boleh buat dia punya apa nak hias dan sebagainya. Tapi untuk bahulu gulung lain dia kena panas lepas tu baru kita boleh gulung lah. Okey, gulungnya macam mana tu? Okey, gulung dia macam ni. Okey, kalau tadi komennya mengatakan kalau nak tengok pasangan tu sabar ataupun tidak, kita suruh dia kupas nanas. Ni kalau sekarang ni moden suruh dia gulung bahulu ni. Okey, jadi dah siap. Okey, baik. Terima kasih Syafiqah. Tapi sebelum tu Syafiqah mungkin boleh kongsikan juga laman IG ataupun Facebook awak. Okey, untuk IG saya Syafiqah _kek kampung. Okey. Kalau untuk Facebook Syafiqah Supandi ataupun lebih senang WhatsApp saya je lah 019-260-1301. Okey, senang. Okey, dan lagi senang kalau saya cuba saya tak rasa lagi kan. Lembut sangat. Bila saya ambil orang kata the first bite tu lembut. Rasa jam dia sedap. Saya rasa anda perlu cuba. Okey, baik. Terima kasih Syafiqah dan Puan Sayasia. Dan anda di rumah, apa kata kita dengarkan juga pendapat orang ramai. Apa antara menu nanas yang mereka gemari? Thank you. Semua suka masak lemak nanas tu. Cili padi pun suka. Paceri nanas pun suka. Dulu nenek tak kisah makan apa nanas pun tak kisah. Tapi sekarang tak boleh. dah tua kan. Tak boleh makan. Makan sikit-sikit boleh lah. Jangan makan banyak-banyak. Memang suka nanas. Kalau kita suka biasanya kita buat potong macam ni, kita makan macam tu. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin dia yang ada variasi yang baru lah. Kalau macam air ke apa kan. Tapi kalau saya lebih pada buat potong lah. Saat dia masak macam ni, kita potong saja sudah cukup lah. Paling suka jus kari pap dia. Kari pap dia inti nanas. Suka makan nanas lah. Apa antara menu nanas yang cik suka? Saya suka dia punya apa yang tengah tu. Dia punya apa? Dia punya yang tengah nanas tu kan. Dia elok untuk usus. It's good lah dengan kata pun doktor kata itu elok tu. Saya pun ada sikit usus sikit. Okey lah yang tu. Itu dia tadi pendapat orang ramai tentang nanas ataupun khasiat nanas ni. Sebenarnya dah dua menu yang kami kongsikan bersama dengan anda, pajri nanas dan juga bahulu nanas. Tapi hari ini kita nak kongsikan menu yang lebih ringkas yang mana ini anda boleh lakukan bersama-sama dengan anak-anak anda ataupun malam nanti dah tengok WHR tengah hari ni tak tahu nak masak apa, malam ni kita boleh terus masak menu ni. Kita bersama dengan Afiq Nordin. Apa khabar Afiq? Baik, alhamdulillah. Afiq, kita dah bolehlah panaskan kuali kita ni kan? Okey. Afiq, hari ni kita nak kongsi menu apa, Afiq? Hari ni kita nak masak nasi goreng nanas. Sebelum tu saya nak bagi tahu. Mungkin hari ni rating wanita hari ni akan tinggi sikit. Ya ke? Sebab saya dah bagi tahu satu kampung dah. Weh, bagus dah. Ini yang kita suka. Kampung kat mana? Kampung dekat Melaka. Kat Melaka. Satu Melaka tengok hari ni. Dah paksa dah. Dah paksa. Okey, bagus. Okey. So, bahan-bahan yang kita perlukan untuk masak nasi goreng nanas ni, Afiq? Okey, mula kita kena benda asas lah. Bawang, lobak. Yang paling penting adalah nanas. Dan juga kalau nak tambah sikit, ada udang, sotong dan ayam. Okey, ini protein kita lah kan? Okey, ya, betul. Okey, Afiq, sebelum kita sementara nak tunggu minyak kita panas kan, kuali kita panas kan? Okey, Afiq, kalau kita tengok dekat sini, nanas ni ada nanas yang dah direbus dan juga ada nanas yang mentah. Ya, betul. Kenapa Afiq buat macam ni? Okey, kita nak tunjuk yang mana dua-dua boleh kita gunakan dan membawa khasiat yang sama. Okey. So, ada orang dia lagi suka nanas yang original lah, yang memang daripada buah, ada yang boleh guna daripada tin. Oh, betul. So, kadang-kadang tak sempat kan nak pergi, kita tengok apa yang ada dalam kabinet. Ada, ambil, ada, kita masak. Mak-mak yang kat rumah tu kalau anak dia suka lari, pakai je tin.
Okey, boleh kita terus masak boleh? Okey, kita guna minyak dulu. Bismillah. Oh, jangan lupa bismillah ya, perempuan. Okey. Alright. Lepas tu kita masukkan bahan kita. Minyak dah panas kita masukkan bawang. Okey. Sampai dia naik bau. Alright. Kita daun sikit. Dia terletupan. Okey. Okey, kalau tadi kita kongsikan nanas antara nanas mentah dan juga nanas yang dalam tin yang telah pun disediakan kan. Kalau tentang nanas mentah ni kan, memang tak kisah ke pakai jenis-jenis nanas yang macam mana ke ataupun macam mana tu? Dia kalau boleh pakai nanas manis lah yang sesuai sebab nanas yang dah masak lah maksudnya. Dah masak. Sebab dia akan menstabilkan rasa pedas dan juga rasa manis itulah. So kita tak payah guna gula dalam nasi goreng ni. Okey, bila cakap tentang nasi goreng ni saya teringat kawan saya nama dia Fatin. Minggu lepas kita orang buat cabaran masak nasi goreng. Oh, ya ke? Dia masak nasi goreng apa tu? Minggu lepas kita masak nasi goreng kambing. Today we cook nasi goreng nanas. Ya, pineapple. Pineapple. Okey, so ini apa bahan yang dimasukkan ni? Okey, ni yang kita masukkan ni adalah sambal Minang Melaka. Dia dah siap ni masak lah. Oh, maksudnya kita boleh masukkan cili bo ataupun sambal yang kadang-kadang kita ada sambal-sambal lebih kat rumah pun kita boleh masukkan juga. Terus ada bawang merah, bawang putih, cili padi, cili besar, limau nipis. Dengan tomato. So senang. Dah terus siap boleh. lah. Tak payah tunggu nak tumis, nak pecah minyak apa. Ni dah pecah minyak dah. Okey. Kadang-kadang kat rumah kan kita ada semalam kita masak sambal tumis sotong. So jadi kita bolehlah masukkan terus sambal-sambal tu macam tu kan. Ya, betul. Alright. Okey, ni kita masukkan protein kita. Ikut cita rasa kita lah kan. Kalau nak letak udang pun boleh, nak letak sotong pun boleh, nak letak ayam pun boleh. Tapi saya letak semua sekali hari ni. Kenduri lah orang kata. Ya. Banyak haiwan-haiwan dalam tu. Ya. Okey, sekarang kita masukkan ni pula. Ini adalah sos istimewa. Oh, sos istimewa. Dibuat oleh isteri saya. Sos Russia nama dia. Sos Russia. Shulit. Ini shulit ya. Oh, kita masukkan saja. Tapi orang kata kalau buat nasi goreng ni ikut cita rasa kita lah kan. Kalau ibu-ibu ataupun perempuan kat rumah ada cara sendiri tapi mungkin tak pernah terfikir ataupun terlintas nak gunakan nanas, kita boleh masukkan nanas ini sebagai bahan tambahan dalam nasi goreng kita Kita masukkan nasi. Ya, kita masukkan nasi. Pastikan kita guna nasi yang dah sejuk dan tidak panas lah sebab dia takkan kering dan lebih basah. Oh, orang kata simpan dalam peti ais satu malam. Ya, lagi betul. cantik Okey, mungkin boleh kongsikanlah juga Afiq kan, kalau kita lihat kat sini ada menu-menu ini. Menu ini, adakah menu-menu ini sesuai juga kita makan ataupun kita letakkan nanas di dalamnya? Sebenarnya kalau ikutkan yang asam pedas memang tak boleh lah kita nak letak nanas. Kalau yang ni lebih pada rasa yang kita guna. Sambal Minang Melaka ni lah. Dia boleh buat asam pedas, boleh buat sotong ni. Macam-macam lah Okey. Jadi sambil-sambil penonton mungkin nak cari idea kan untuk masak pada petang ni, mungkin bolehlah Afiq kongsikan Instagramnya Afiq. Instagram Afiq yang kalau orang nak tengok menu-menu masakan ni. Okey, Instagram yang boleh follow bukan Instagram saya tapi Sambal Minang Melaka. Okey, baiklah. Kita masukkan telur juga macam biasa, macam nasi goreng yang selalu kita buat. Tapi bila kita nak masukkan nanas ni? Kita letak lepas dia dah siap sikit. Dia dah siap masak sikit, kita baru masukkan sebab kita tak nak dia terlalu masak sangatlah. Orang kata orang putih kata half cook. Dia kena jadi well done lah. Well done. Okey. Maksudnya dah separuh tu kita masukkan nanas sambil nak tunggu dia masak lah. Ya, betul. Okey. Macam tu. So, kita hancurkan telur ni, dia dah masak sikit. Jangan gaul lagi. Oh, jangan gaul lagi. Hancurkan dia dulu. Gitu kan. Okey, baru kita masukkan dia. Okey. Kak boleh rasalah kejap lagi, tolonglah. Okey, tolonglah. Rasa yang tu ke rasa yang ni? Semua. Rasa yang ni lah. Okey. Boleh. Sambil-sambil saya nak rasa nasi goreng nanas daripada Afiq ni. Ada prawn. Ini baru betul-betul kawan SpongeBob. Rumah SpongeBob dia dah potong kan. Ini ada kawan-kawan SpongeBob. Kalau Squidward tu kan sotong. Dalam ni dah tadi. Dalam tu. Sambil-sambil kita nak rasa menu nasi goreng nanas daripada Afiq ni, anda penonton yang mungkin terfikir macam mana nak menikmati hidangan nanas dengan berlatar belakangkan pemandangan yang menarik, kami nak bawakan bersama dengan anda dari kisah di sebalik menu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Jemput. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Itulah kata-kata yang dipegang oleh Muhammad Nur Hadi Muhammad Nur Zain, 42 tahun, sejak dia memberanikan diri untuk menceburi bidang pertanian nanas. Bermula dengan menjual nanas secara kecil-kecilan pada tahun 2017, akhirnya dia berjaya membuka sebuah ladang nanas yang terletak di Kampung Sungai Merap, Kajang Selangor. Idea ni sebenarnya saya dapat
Masa tu dalam tahun 2019. Masa tu saya tanam kat tanah bapak mentua tadi lah. Tanah ni kawasan bukit juga, cantik juga, view dia. Kebetulan saya pergi Cameron Highland. Saya nampak macam-macam produk strawberry kat situ. Macam nasi lemak strawberry kan, warna-warna pink kan. Lepas tu dia ada skon strawberry, macam-macam berkaitan produk di situ. Lepas tu dia ada juga tempat untuk dia petik strawberry. Lepas tu why not saya boleh buat juga ladang supaya setiap minggu ada juga buah orang petik juga. So saya buat juga sini. So saya nampak kalau katakan strawberry macam-macam produk, nanas pun ada banyak-banyak produk aliran. So itu idea yang saya dapat daripada 2019 lah. Saya kumpul duit, kumpul, last dapat jugalah. Menurut Hardy, dia memilih untuk menanam nanas kerana nanas antara sejenis buah yang paling mudah dijaga dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Walau bagaimanapun, nanas mengambil masa sekitar 1,5 hingga 2 tahun untuk dituai. Disebabkan itu, Hadi menggunakan kaedah penanaman secara berperingkat supaya penghasilannya adalah sepanjang tahun agar pengunjung yang datang melawat dapat melihat ladang tersebut sentiasa mempunyai buah. Bagi saya lah, saya antara banyak-banyak tanaman, nanas ni antara bagi saya mudah untuk dijaga. Sebab apa? Nanas ni tak perlu disiram pun. Setakat ni saya tanam tak pernah siram. So special lah. Bagi saya mudah lah daripada kita nak pasang piping kan, macam tanam tanaman lain. So tak perlu pun. So dia cukup dengan cuaca hujan, dapat daripada hujan ataupun dia dapat daripada embun pagi pun dah mendai dah bagi pokok nanas. Sebab kalau dia tak dapat air pun dalam tempoh jangka sepanjang, dia boleh survive lagi. Sebab daun seperti saya beritahu tadi lah, sebab daun ni pun ada air. So dia pegang air. Sebab tu kan kalau kita tengok pokok nanas ni, kalau kita cabut sebulan pun dia hidup lagi. Kita tanam balik pun dia boleh hidup lagi. Ladang yang berkeluasan sekitar 8 ekar ini ditanam dengan pelbagai jenis nanas termasuk nanas MD2. Selain ditanam untuk dipasarkan, Hadi juga menanam nanas untuk tujuan agroturism. Okay, kat sini kita ada pokok nanas, kita ada juga nanas, pokok bunga nanas ataupun kita panggil dengan bromeliad. Dia pun spesies ananas jugalah. Cuma dia pokok bromeliad ni dia jenis yang berbunga, dia bukannya berbuah. Tapi dia spesies daripada family nanas, ananas. So dia istimewa dia untuk tujuan landscape. Dibuka pada setiap hari, ladang nanas ini menyediakan pelbagai jenis hidangan berasaskan nanas. Menurut Hadi, rata-rata pengunjung yang datang adalah untuk merasai suasana yang seakan-akan seperti di Cameron Highland kedua ini. Ini first time saya datang sini, saja bawa anak-anak lah hari cuti kan. Beruja lah diorang sebab diorang tak pernah tengok pokok nanas actually. Datang-datang pineapple kan. Ni makcik dah datang kali kedua. Kali pertama dulu datang, beli juga benih sikit. Lepas tu datang makan-makan kat sini. Actually quite interesting lah, sebab surprise lah. Sebab saya tak tahu sini ada tempat ni lah actually. Sebab it's just inside the city kan. So I'm quite impressed lah to the environment here lah. Bagi mereka yang ingin lari dari kesibukan kota dan mencari suasana tenang dan damai, ladang nanas ini adalah pilihan yang terbaik. Wow, itu kalau saya bawa mak saya mesti dah banyak dah nanas yang dia beli. Baik, saya nak bacakan komen Siti Fatimah. Menu hari ini masak lemak cili padi ikan baung campur nanas. Wow, awak pun masak nanas ya hari ini. Okey, kita bersama dengan Irwan. Irwan, tetamu kita tadi kata dia dah bagi tahu satu kampung untuk tonton WH. Awak dah bagi tahu belum? Saya bagi tahu kawan-kawan saya. Kawan-kawan lah ada yang menonton. Okey, Irwan, hari ini nak buat aiskrim dan juga jus nanas. Betul. Mana satu awak nak tunjukkan dahulu kepada kami? Kita mulakan dengan buat jus nanas dululah. Jus nanas. Okey, kalau jus nanas biasa saya tahu buat, masukkan nanas, blender, habis siap minum. Kalau jus nanas yang awak buat, cara awak buat macam mana? Kita saksikan. Okey, baik, kita mulakan. Teruskan Irwan. Okey, mula-mula ini nanas yang dah api siap. dah buka ke Irwan? Oh, sabar dulu saya nak terangkan. Okey. Okey. Ini bahan-bahan dia. Ini nanas yang sudah dipotong. Dan kita akan masak nanas ni. Okey. So kita masukkan dulu 2
sebanyak nanas yang kita nak. Okey, jadi nanas yang awak masak sekarang ni boleh digunakan untuk jus dan juga aiskrim. Betul. Okey, 2 in 1 ya. Okey, saya nak tanya awak lah. Nanas ni awak kupas sendiri ke beli terus yang dah siap potong? Jujur. Mak saya yang buat. Thank you Aunty sebab tolong Irwan ya. Okey, biasanya nanas ni orang tak suka makan sangat kalau bila tak potong betul-betul, lepas tu lidah kena pedih lah, gatal lah kan. Betul. Jadi kalau awak ni bila dah masak macam ni memang tak akan ada rasa tu ke bila dah buat jus ke apa? Adalah sikit-sikit. Ada sikit-sikit ya. Oh, okey. Masukkan. Tadi dah kita dah masukkan nanas, kemudian kita masukkan sedikit air. Okey. Kemudian kita masukkan 2 ke 3 sudu gula. Okey. Okey. Baik. Okey, lepas tu sedikit garam nak bagi dia lemak tu naik. Ini garam. Biarkan dia masak je lah. Biarkan dia masak je. Okey, biasanya yang awak dah masak ni, saya tahu ini hasil dia kan? Betul, ini hasil. Okey, berapa lama boleh simpan kalau dah masak macam ni biasanya? Dia tahan berapa lama? Yang ni kalau dah masak macam ni kan, bagi saya as soon kita guna secepat yang mungkin lah. Sebab kita pun tak tahu kan buah ni kan, buah kalau disimpan lama-lama mungkin rosak kan. Betul. Jadi bagi saya macam 2 hari tu kita dah boleh terus guna. Kalau orang yang mungkin kurang rajin macam Irwan, mereka akan beli yang dalam can kan. Betul. Terus. Tapi ini memang hasil tangan Irwan sendirilah ya. Okey, sambil-sambil dia masak, dah siap masak dia akan jadi macam ni lah. Okey, dah ada hasilnya, kita nak buat jus pula dengan menggunakannya. Okey, nak buat jus. Kita akan blend jus ni. Baik. Awak sendiri suka makan nanas tak? Suka. Ke sampai hari ni mak yang tolong kupas, suapkan Irwan tak? Memang mak yang tolong kupas. Oh, yalah. Okey. Baik, awak dah kena cuba dah kupas ni. So ini nanas yang dah siap dimasak. Okey. So, kita masukkan 2 ke 3 sudu. Baik. Biasanya memang jual ke jus nanas dengan aiskrim nanas? Saya jual aiskrim nanas. Banyak jual aiskrim nanas lah. Okey, yang kat depan ni aiskrim nanas ni ya. Bukan jagung ya, nanas. Kita masukkan air. Okey. Dah berapa lama Irwan sebenarnya sejak mulakan perniagaan menjual aiskrim ni? Saya bermula masa tahun akhir di universiti. Masa tu aiskrim Malaysia tengah viral kan, aiskrim sambil-sambil tu, kan, aiskrim coklat, aiskrim jelly. Masa itulah saya start belajar buat aiskrim. Okey, kita pisah ya. Kita pisah. Okey. Lepas pisah kita masukkan susu. Sebab saya lihat ada susu dekat hadapan. Itu susu untuk aiskrim. Susu untuk aiskrim. Susu untuk aiskrim. Oh, so jus macam ni je lah. Betul. Straight forward sahaja. Okey. Tapi kemudian kalau tak nak tapis boleh, tapi kita akan rasa dia punya sedap lah. Kalau nak rasa pure jus, kita tapis. Okey, baik. Dan kalau mungkin mereka di rumah nak lebih jus yang lebih berkhasiat, boleh buat terus menggunakan nanas tanpa gula lah kan? Betul. Dan tu bau of course, bau. Ada fiber kan yang ni banyak. Okey, so, tapi awak nak tapis lah. Saya tapis lah bagi pure nanas. Okey, baik. So, kita tapis. Okey, kalau dah dapat hasil ni, adakah hasil ini juga digunakan untuk membuat aiskrim nanas? Ke macam mana awak buat aiskrim nanas? Aiskrim nanas tak tapis lah. Kiranya kita boleh guna bahan yang sama, cuma tak pakai air. Okey. So, contohnya sekarang dah habis, dah siapkan ni. So, nak buat aiskrim, awak tambah apa lagi? Saya akan tambah ni semua bahan-bahan susu ni. Okey, susu apa tu? Awak nak saya pegang ke sambil awak terangkan? Macam lama je dia nak tapis. Susu full cream. Okey. Dan saya pakai susu pekat. Okey. And then whipped cream. Hari ni nak tunjuk ke awak nak macam mana? Saya nak tunjuk. Okey, boleh terus tunjukkan. Saya pegang ni sebab macam lama kalau nak tapis ni. Okey, saya pegang. Okey. So, kita guna blender yang sama. Jadi kita ada sukatan je lah. Baik. So, ni yang penting ni ya penonton di rumah. Sukatan dia ni 1 cup besar ni. 1 cup susu full cream. Betul. Baik. Kita masukkan. Seterusnya. Then dia nak 1,5 cup. Okey, awak mesti masa kecil dulu awak masa kat sekolah selalu beli aiskrim Malaysia kan? Betul. Saya pun dulu saya beli 20 sen je aiskrim Malaysia. Sangat-sangat sedap. Ya, betul. Sekarang semuanya mahal. Okey, lepas tu kita masukkan ini susu pekat. Susu pekat kita nak 1/2 cup. Setengah je. Okey. Baik. Kalau sukatan yang awak berikan ni boleh buat berapa banyak aiskrim tu? Berapa batang aiskrim? 6 je. 6? Okeylah tu 6. Kalau nak jual, kenalah buat. So, yang ni whipped cream. Setengah juga. Whipped cream? Betul. Oh,
Wow. Saya macam dah tak sabarlah nak rasa aiskrim awak. Macam banyak benda mahal dan mungkin benda yang tak selalunya digunakan dalam aiskrim Malaysia. Okey, ni macam lama sangat ni Irwan nak tapis. Tak boleh letak dulu. Okey, nanti saya cubalah ya lepas dah habis tapis. Sambil-sambil awak tu saya try aiskrim lah. Boleh. Okay. Tapi dah saya sikit ambil yang keras ni. Okey, saya ambil yang keras kat bawah. Okey, awak blend yang tu. Nak potong ni macam mana Irwan? Saya tradisional lagi, boleh gigit belakang. Alah, saya dulu. kalau gigit macam ni macam kurang sopan lah. Okey, tak apa. So kita blend. Ini hasilnya. Okey, ni hasil dia nampaklah macam mana dapat color ni. Lepas tu masukkan nanas. Tapi last sekali. Okey. Last sekali nak letak pewarna kuning sikit nak bagi menarik color dia. Okey. So satu titik macam tu lah. Okey, baik. Dan Irwan, mungkin mereka yang menonton sekarang ni nak juga mencuba aiskrim Malaysia awak ni. Apakah nama IG awak? Boleh follow IG @aiskrim_crush. Aiskrim_crush. Okey, dah dapat color nanas ni. Lepas ni masukkan dalam plastik. Yes, betul. Dah siap aiskrim. Okey, dah ada pelbagai flavor yang lain lah. Okey, jus ni saya rasa selepas ni saya akan minum. Saya pasti akan minum sebab dah awak susah-susah buat kan. Aiskrim ni pun saya akan cuba tapi susah nak buka. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika sambil-sambil saya cuba buka aiskrim Malaysia ni. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Ibu-ibu, bapa-bapa, penonton-penonton semua kena hadir. Bukan lagu, tapi ini kami nak kongsikan kepada anda satu lagi menu yang menjadi kegemaran ramai bila cakap tentang nanas ni. Kita nak kongsikan masak lemak nanas dengan ikan masin. Okey, sabar. Lap dulu air liur tu. Kita nak kongsikan menu ini bersama dengan tetamu kita hari ini iaitu Wan Nur Ilya Yusri Mat Yunus. Yes, Mat Yunus. Mas Yunus. Okey, Ilya, mungkin boleh kongsikan lah. Kita dah panaskan kita punya periuk. Okey, panaskan dah. Okey, bahan asas yang kita perlukan kalau nak masak menu ni. Okey, sebenarnya masak lemak ni macam-macam version ada. Nanti takut orang negeri Sembilan marah pula kan. Tak boleh gini, tak boleh gini. So sekarang Ilya nak tunjuk cara yang senang, memang cepat. So macam boleh tengok bahan-bahan pun memang sikit dekat sini. So Ilya guna cili padi, Ilya campur cili merah dengan cili hijau, bawang merah, bawang putih dengan kunyit hidup. Kunyit hidup. Ini mungkinlah rahsia ataupun tips kesedapan menu daripada Ilya ni kan. Okey. Menu kita hari ini heroinnya memang nanas. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan apa perbezaan nanas yang kita gunakan untuk masak lemak ni? Okey, sebenarnya untuk masak lemak, kalau guna nanas yang dah masak lagi sedap. Sebab dia lagi manis yang natural tu, tak payah nak tambah gula ke apa semua. So elakkan guna nanas yang tak masak sangat lagi lah sebab nanti dia bergetah kan. Okey. Ilya dah kongsikan tipsnya. Kita mungkin boleh tunjukkan cara kita nak masak pula bersama dengan penonton kita, boleh? Alright, okey, boleh. silakan. Okey. So bahan-bahan yang tadi tu cili padi, bawang merah dengan bawang putih dengan kunyit hidup Ilya dah blend dah. So blend dengan air sikit sebab bawang ni pun dia berair. Bawang merah So mula-mula minyak Ilya tak letak. So tumiskan dulu yang dah blend tu. Okey, sebab ada setengah orang dia masak lemak dia tumis bahan kan. Ada orang kita terus orang kata lebur lah orang panggil kan macam ni kan. So masak dia sikit. Okey. Lepas tu Ilya akan letak nanas dulu. Ilya letak nanas dulu. Ini kenapa Ilya kita letak nanas dulu? Sebab Ilya nak bagi air nanas dia keluar. So boleh rasa manis natural tu lah. Orang kata manis-manis masam dia tu kan. Dia akan meresap masuk ke dalam kuah tu. Itu yang menarik sekali. Okey, Ilya nak tanyalah juga kan. Kalau tadi saya sempat borak dengan Ilya. Ilya ni baru berusia 27 tahun je. Jarang-jarang lah kan anak-anak muda hari ni dia masih lagi tahu dan meminati menu-menu tradisi macam ni. Ini ada resepi sendiri ke? Memang belajar dengan mak ke macam mana? Sebenarnya kebanyakan masakan Melayu Ilya belajar daripada mak, mostly daripada mak, tapi ada juga yang kita curi sikit daripada nenek. Kalau silap kita telefon, tapi yang ni sebabkan ayah memang suka makan masak lemak, tapi mama dia tak suka buat. Sebab masak lemak kadang-kadang kalau kita guna santan yang silap ataupun kita silap buat dia kombinasi ni tak dia jadi macam dua layer, dua lapis macam tu. Okey, pecah minyak yang panggil. Okey. So ni anak daddy lah ni. Anak ayah. Anak dudul.
Okey. Jadi bila kita tengok kita dah masukkan nenas ni, kita nak tunggu sampai bila tu baru kita boleh masukkan bahan seterusnya? Bila air dekat yang kita blend tadi tu macam dah kering sikit. Lepas tu Ila akan masukkan santan dulu. Okey. Masukkan santan. Alright, Ilya, kalau kita tengok kan, kita ada pelbagai menu masakan. Tadi kita dah masak fajri, kita dah masak macam-macam lah kan. Kalau kita lihat dari segi potongan nenas yang digunakan ni adalah berbeza-beza mengikut masakan. Tapi kalau untuk masak lemak ikan masin dengan nenas ni, jenis potongan bagaimana yang sesuai sebenarnya, Ilya? Okey, sebenarnya kalau ikutkan Ilya, Ilya suka dia potongan yang besar. Dia macam ada kira bila kita nak makan tu dia lagi rasa lah nenas tu. Ada tekstur dia lah. Betul, ada tekstur dia. Sebab kalau kita masak lemak ni, dia kena masak lama kan bagi santan tu masak. So takut kalau potong kecil sangat nanti dia hancur. So tak berapa nak sedap lah. Okey. Ikan masin apa pula yang sesuai digunakan sebenarnya? Okey, macam sekejap Ila slow api dulu. Okey, ikan masin ni ikan talang masin Ila guna. Ikan talang. Ya, lepas tu dia ada dua. Takut tersilap guna yang masam. Yang masam nanti dia akan hancur dekat dalam ni. Ada yang masam. Ya. So yang ni Ila rendam dulu sebab takut masin sangat kan nanti kan. So Ila rendam dulu, lepas tu baru kita masak. Macam kejap lagi pun kita kena adjust, tengok kalau perlu letak garam baru letak. Okey. Ilya, sambil kita nak tunggu kuah kita mendidih dan sebagainya kan, Ilya mungkin boleh kongsikanlah juga apa lagi antara menu-menu lain yang kalau penonton-penonton nak tengok ataupun nak rasa air tangan Ilya. Okey, Ilya ada beef lasagna. Ni memang best seller lah kiranya. Okay. Tengok rupanya pun cantik. Okey. Okey, lepas tu Ilya ada Vietnamese spring roll kalau mana yang nak eat clean, healthy lifestyle. So memang berbeza sangatlah dia punya ni dengan ni kan. So yang ni ada sos untuk Vietnamese roll ni. Okey, dan ini hasilnya. Okey, ini hasilnya. Bagi penonton-penonton yang mungkin teringin nak menikmati hidangan ataupun nak buat tempahan dan sebagainya, bagaimana cara untuk mereka nak menghubungi Ilya? Okey, boleh buka dekat Instagram Palette by Ilya, WhatsApp mungkin sehari 2 hari sebelum. Last minute tak boleh lah ya? Last minute tak boleh lah. Sebab Ila suka beli fresh. Ila tak suka simpan kat rumah. Alright. Jadi boleh buat tempahan kalau nak rasa air tangan yang dibuat di rumah sendiri memang boleh rasa. Okey. Jadi penonton, sebelum kita nak berehat, ini hasil air tangan Ilya yang dah siap. Saya nak rasa. Boleh. Kembung perut lagi rasa semua makanan. Okey, kalau macam saya sendiri, kalau makan masak lemak ikan masin dengan nanas dengan nasi putih, sambal belacan. Betul. Sedap kan? Perfect combination. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nanas itu membuktikan yang nanas dia tak, orang kata overcook. Tak overcook. Okay, tak bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk order. Jadi kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini nak tengok apa pula cabaran yang orang nak bagi kat kita orang lepas ni. Kita saksikan video TikTok. Menu hari ini Opah nak masak ayam masak nanas. Bahan-bahan tumbuknya ada belacan, garam, cili api, kunyit hidup, bawang kecil dan bawang putih. Bahan-bahan dah siap tumbuk. Masukkan ke dalam periuk. Serai ada satu batang dititik. Masukkan ayam Kita ambil bahagian yang sendi-sendi. Ambillah yang isi ni 1 2. Kita kecutkan ayam dulu. Tutup api air ni dah kering, kita angkat ayam keluarkan dulu. Masukkan santan. Masukkan nanas. Kita kacau sebatikan biar santan dan nanas tu betul-betul masak. Masukkanlah ayam tadi. Ayam masak nanas dah pun siap, boleh kita angkat dan dihidangkan. Hai korang, kali ni Umur nak kongsikan menu air yang seterusnya iaitu air nanas soda. Okey, mula-mula sekali masukkan potongan buah nanas ke dalam blender, masukkan air aiskrim soda. Kemudian blend sampai betul-betul halus. Next, kita tapiskan jus nanas yang telah dikisar halus tadi. Masa untuk menghidang, sediakan ais. Tuangkan jus nanas yang telah ditapis. Last sekali bolehlah letakkan nata de coco ataupun potongan kecil buah nanas. Dah siap, selamat mencuba.
Dia datang dah. Nak apa pula hari ni? Dia pun nama dia Fiza juga. Tapi dia Fiza Beyonce. Saya Fiza Sabjahan, dia Fiza Beyonce. Jangan tersilap ya. Apa lagi Beyonce? Okey, silakan. Okey, before this kita macam-macam cabaran siang ikan. Macam-macam lah. Tapi hari ni ketam ya. Hari ni kita ada buah ni lah nanas untuk bagi mereka untuk cabaran mengupas nanas. Okey. So kita saya akan adili lah untuk kekemasan ya. Silakan. Maksudnya kupas ni kena buat apa? Macam potong dah siap-siap untuk makan ke macam mana? Rahsia lah ikut kreativiti. Apa rahsia awak kena bagi tahu lah. Nanti I boleh check. pakai talian hayat? Make sure dia punya duri-duri tu bersih. So lepas kita potong, awak yang akan mencuba. Alah, macam mana ni? Orang boleh dah siap kupas lah kat mall. Untuk cabaran ini ya. Terima kasih. Boleh. Kita sebenarnya dah siap kopek kulit kan? Tak payahlah nak beli yang ada kulit lagi. Mana ada orang buat lagi ni? Baru tadi penonton kata payah kan nak apa? Tadi ada seorang penonton ni dekat Facebook, Sudi, dia cakap zaman dulu-dulu kalau orang nak pilih calon menantu, dia tengok pandai kupas nanas ke tak pandai. Dia kata macam tu. Tahulah Tak apalah, hari ni mungkin mereka akan lihat sama ada kita berdua ni pandai. Saya ada pesanan daripada Fatin Hamimah. Dia cakap dia nak tengok hari ni siapa yang dapat crown. Mentang-mentang dia juara bertahan 3 minggu kan? Saya rasa awak akan jadi juara. Jangan macam tu Sugi, jangan. Saya nak bagi awak pegang crown tu lah. Fatin dah pegang 3 minggu 3 minggu Awak peganglah 2 minggu sekurang-kurangnya. Farid Ahmad tak pernah lagi. Belum pernah lagi. Fiza selalunya awak. Okey, Fiza, kali terakhir awak kupas nanas. Kali terakhir saya kupas nanas 2 minggu lepas kot. Oh, ada juga. Saya boleh kira berapa kali saya pernah kupas nanas secara orang kata manual. Okey. Mak saya suka makan nanas. Oh ya? Sama lah. Macam mak saya. 1 minit habislah tu. Dia dah siap kupas. Fiza, saya nak bagi tahu awak jujur. Saya tak tahu cabaran ni, tapi saya macam ada insting lah juga kan. Mungkin ini cabarannya. Jadi saya tengok YouTube tadi. Oh, tengok YouTube bagusnya. Saya sebab itulah saya tak tengok sebab saya tak nak nanti tak adil. Saya tak tengok. Tak apa, walaupun saya tengok saya dah tahu dah. Hakikatnya awak akan menang juga. Jadi tidak mengapa. Jangan macam tu Sugi. Kita belum jangan ni. Awak tengoklah rupanya. Tak apalah Sugi. Macam main Tetris. 30 saat lagi. Memang macam ni ada tiap minggu Boleh claim lebih ke macam mana ni? Penerbit kata nak bagi nanas ni jadi hadiah. Come on Linda. Sebenarnya kan Sugi, kalau saya sendiri kan, saya memang suka makan nanas ni cicah dengan garam je. Cicah dengan garam Okey, saya masa yang diberikan terlalu singkat nampaknya. 4, 3, 2, 1. Okey dah. Serius tak? Awak nak cuba ke? Tak siap potong lagi? Tak siap. Dia dah hampir siap. Tak siap. Oh, okey. Tapi kalau saya juri, okey awak juri. Kita panggil Encik Rashid sebagai juri tengok. Letaklah nanas masing-masing tu. Tak apa. Saya rasa Encik Rashid, saya dah boleh jadi juri dah. Waalaikumsalam. Kita boleh pakai talian hayat tak? Tak boleh Alright. Kalau kita tengok dari kekemasannya, pizza lah. Okey, terima kasih. Tapi kalau memang teknik untuk nak buang duri dia memang teknik macam ni lah. Tapi dia kena ikut umpuluh dia tu macam pizza. Jadi? So, pizza tu. Saya betul. Jadi disebabkan saya jadi juri awal yang buat prediction betul, saya rasa banggalah. Walaupun nanas saya tak siap betul. Tapi okey lah. Dia punya teknik tu sama. Ini crown untuk awak ya. Wow. Okey, terima kasih. Okey. Dah potong boleh makan? Boleh. Dia nak cuba makan nanas dia dengan garam. Apa kata kita berhenti berehat sambil-sambil Fiza menikmati nanas yang dipotongnya dengan garam. Thank you. Wanita hari ini.
kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Kita dah pun sampai di penghujung siaran kita. Bagi anda yang mungkin teringin menikmati hidangan Pajeri Nenas ataupun pelbagai menu-menu nasi kenduri, anda boleh pergi ke Instagram. Ya, Encik Rashid, Instagramnya. Instagram dia 8 Deka. 8 Deka. Ramai juga yang komen katakan mereka suka makan Pajeri. Okey, ni tadi saya dah cuba bahulu nenasnya. Dan apa laman Instagramnya, Syafiqah? Syafiqah Kek Kampung. Oh, Syafiqah Kek Kampung. Kalau cakap tentang bahulu nenas ni, Sugi, memang kalau kebiasaannya orang Melayu, kalau hari raya mesti nak kena ada tempah bahulu nenas ni. Dia potong, dia letak kat dalam piring. Bila orang datang baru kita hidangkan. Tapi saya suka apa tahu? Bila dia dah lama sikit, dia keras. Dah keras-keras tu cicah dengan air teh. Oh, lain macam awak betul makan. tak? Betul. Okey, saya tak pernah cuba. Mungkin saya boleh cuba. Ini tadi awak makan. Saya tengok awak syok makan nasi sedap. goreng. Dia cakap kat saya, dia tanya, okey kakak, cuba kakak bagi tahu mana lagi satu sedap. Okey. Saya cuba ni sedap, cuba ni lagi sedap. So dia kata ini isteri dia buat, ni dia buat. Oh, orang kampung awak mesti bangga. Awak dah Alhamdulillah. Lambat sikit kat orang kampung. Instagram ni apa lagi sekali? Instagram saya Sambal Minang Melaka. Itu je lah. Okey. Saya tengok ada lempeng ni boleh cicah-cicah. Okey, jus saya yang saya tak sempat minum tu dah siap ke? Jadi saya buat semua. Okey, aiskrim dia buat untuk semua orang. Okey, terima kasih. Okey. Aiskrim crush, betul? Aiskrim _ crush. Irwan. Okey, Irwan. Belum potong tak jumpa gunting lagi? Ada gunting ada. Ada gunting. Okey, lepas kita bagi rasa. Sugi, okay, kalau cakap tentang aiskrim crush, mungkin ada juga dalam kalangan penonton yang ada nostalgia dia. Dia berjumpa dengan pasangan dia ke ataupun ada memori crush dia melalui aiskrim. Awak ada crush juga ke? Okey. Ini pula antara menu yang saya kira menjadi kegemaran ramai lah. Dapat nasi putih go dia dengan pula sambal belacan ataupun dengan ulam-ulaman. Ini mungkin boleh tambah 2 kali. Mak mentua lalu pun tak perasan. Ada penonton yang komen hari ini dia masak juga lemak ikan masin, masak nenas. Okey. Menu paling famous. Nama Instagram awak? Palette by Ilya. Palette by Ilya. Okey, jadi namanya. Macam orangnya. Jadi bila kita kalau anda penonton-penonton yang mungkin nak menikmati hidangan-hidangan berasaskan nenas, hari ini kami telah memberikan anda inspirasi antara menu-menu pilihan anda. Sempat lagi nak beli nenas balik kerja nanti singgah dan boleh masak menu ini bersama untuk hidangkan seisi keluarga. Okey, saya nak tanya awak mana crown awak tadi saya berikan crown awak crown tu tak lekat lah. Mahal tau crown kita tu. minta nanti kita beli, kita cuba beli yang betul-betul punya. Okey, baik. Dan bincang di sini saja buat siaran hari Selasa. Kami harap anda telah menikmati segala apa yang dikongsikan dan akan kembali esok dengan satu lagi topik, iaitu Fiza. Salahkah pilih pasangan? Pasangan yang mungkin serba-serbi lebih selesa lah mungkin dari segi perangainya, sikap tak panas baran dan sebagainya. Jumpa esok. Assalamualaikum.